Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Pertama dan selama-lamanya, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan iman dan Islam, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala kerana Allah masih hidupkan kita. Ya, Allah masih lagi bagi peluang. Masya-Allah. Allah tak pernah berhenti untuk bagi kita peluang. Peluang untuk menjadi hamba-Nya yang berkualiti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku dulu jahil babe, banyak dosa. Sehingga hari ini pun dosa aku banyak lagi. Tak terhitung babe. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha baik, Maha penyayang, Maha pengasih, Maha pengampun, Maha pemberi. Sentiasa memberi peluang kepada kita untuk dapat kualiti hidup. Kualiti hidup ini bukan kerana kedudukan kita di dunia, kekayaan, kemewahan, apa yang kita nak dapat kat dunia ni kita boleh dapat. Itu bukan kualiti hidup. Kualiti hidup kita iaitu kita dapat perkara-perkara iman, keyakinan kita, kelebihan kepada agama, yakin kita dengan kelebihan-kelebihan agama. Inilah kualiti hidup. Jadi insya-Allah kita dah lihat hari ni banyak perkara yang berlaku hari ni sangat-sangat menduka citakan. Saya nak kongsikan kepada semua yang ada kat sini, jom kita buka minda, buka hati. Kita bukan nak cari benda yang buruk. Aku Islam, babe. Aku bukan orang kafir. Aku Islam. Aku tahu Islam itu agama yang sangat besar nikmat kasih sayang. Dalam Islam tu penuh dengan sifat kasih sayang. Islam ni, aku Islam, babe. Takkan aku nak membiarkan, nak merugikan diri aku yang Islam ini dengan tidak ada sifat kasih sayang yang ada dalam agama. So aku nak kongsi kat sini bukan nak nampak keburukan, bukan nak nampak kejahatan, tetapi kita nak congkil-congkil supaya kita sedar di mana kedudukan kita dan apa tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Kita lihat hari ini di mana keadilan kepada manusia. Di mana keadilan kita nampak hari ini. Allah SWT bagi kita hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Allah tangguh-tangguhkan kafarah. Allah tangguh-tangguhkan azab kita di dunia. Allah simpankan hukuman, penghisapan kita bila di mahsyar nanti. Allah tak jadikan kehidupan umat Nabi Muhammad SAW seperti umat-umat yang terdahulu. Kena paksa, babe. Kalau kita angkur dengan perintah Allah, tidak mahu beriman kepada Allah SWT, Allah laknat on the spot. Allah binasakan terus. Allah binasakan Namrud, Allah binasakan Korun, Allah binasakan Firaun. Tapi kita, umat akhir zaman, Allahu Akbar, beruntung, babe. Tak jaga solat pun Allah bagi makan lagi. Tak jaga dengan agama dengan baik, Allah bagi hidup, Allah bagi nafas lagi. Percuma, babe. Kita hidup hari ni, dapat hidup udara, babe. Bangun pagi hari ni, mengeliat, dapat hirup udara. Percuma. Subuh tadi solat tak? Terlupa nak solat. Penat nak rehat. Allah bagi hidup lagi. Maha baiknya Allah SWT. Allah tak paksa pun kita. Allah tak seksa kita terus. Tapi hari ni kita tengok keadilan dunia memaksa, babe. Memaksa, babe. Di mana keadilan? Memaksa manusia ikut kehendak dunia. Batil. Agama tak memaksa golongan yang belum Islam, belum beriman kepada Allah SWT untuk memeluk Islam. Tak paksa, babe. Itu atas pilihan keyakinan masing-masing. Kita yang ada iman dan Islam ni, tunjukkan Islam itu baik supaya menjadi asbab orang yang belum lagi beriman kepada Allah SWT jatuh cinta dengan Islam. Tapi hari ini kita tengoklah Islam yang macam mana dalam kehidupan kita hari ini. Sedih, babe. Sedih, babe. Agama masih lagi kita tak nampak kelebihan dia.
Kita tak dapat kelebihan agama. Yang kita dapat kelebihan dunia. Inilah yang disebarkan. Ini yang hari ini digalakkan kepada manusia untuk yakin. Sehingga ada diskriminasi, perpecahan. Sehingga ada kelompok-kelompok yang ini jijik, yang ini memberikan mudarat, yang ini tidak berguna. Inilah Islam yang kita hidup hari ini. Inilah. Saya nak sentuh berkenaan dengan politik. Saya benci politik ni daripada zaman saya budak lagi. Saya bukan pro politik. Sebab saya pun tak suka dengan cara hidup politik. Saya berkawan dengan diorang. Tapi untuk hidup seperti diorang, alhamdulillah, saya jauhkan diri saya. Kita nampak hari ni, arena politik, apa yang dibawa dalam amalan mereka. Kita tengok daripada aku kecil, babe, berbalah-balah, umpat mengumpat, kutuk mengutuk antara satu sama lain. Bukan orang lain, antara sesama Islam pun, kutuk mengutuk. Keluarkan fitnah-fitnah. Keluarkan cerita-cerita yang mengaibkan. Ini kehidupan politik. Dan sehingga hari ini kita tengok perkara itu disebarkan. Lagi teruk, babe, dipaksa-paksa untuk yakin dengan cara kehidupan mereka. Cara mereka. Kita sebagai rakyat tak sedar. Kita menyokong. Support lagi. Menyokong. Support lagi. Sehingga politik tu semakin lama semakin kotor dalam kehidupan umat Islam. Islam tu memang perlukan politik. Islam itu perlukan pemimpin. Islam itu perlukan ketua. Perlukan amir untuk membimbing ekonomi, apa saja. Tetapi cara Islam yang hari ini dipimpin macam mana? Kita tengok. Kenapa ada diskriminasi? Kenapa kena ada paksaan? Sedih, babe. Bayangkanlah kalau Nabi SAW masih ada. Bagaimana Allah rindunya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi pun tidak ada sifat, walaupun Nabi dihalau, diherdik, dibaling batu oleh penduduk Taif. Tapi Nabi still lagi berdoa. Kita tak ada, babe. Tak ada sifat pemimpin macam tu. Pemimpin kita hari ni semua gilakan kuasa, gilakan kemewahan. Bila dah buat kesilapan, yang ini datang, cari kesilapan dia. Yang ni pula nanti cari kesilapan. Asyik nak mengumpul kesilapan. Nak mengumpul salah silap ahli-ahli politik. Sesama dia orang. Dan hari ini juga disebarkan. Rakyat yang tak nak ambil vaksin, kita ketepikan. Kita pulau dia orang. Kita bagi dia orang sekatan. Kita jangan bagi hak-hak. Jangan bagi kelebihan kepada orang yang dah vaksin. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Ini Islam ke? Wahai menteri-menteri yang ada agama, ini Islam ke? Kamu yakin dengan makhluk yang bagi mudarat? Kamu yakin dengan dunia yang bagi manfaat dalam kehidupan kamu? Ini yang aku rasa, wow, nak yakin, nak dengar. Wow. Kedudukan pangkat itulah yang menjadi keutamaan. Aku menteri, aku pakar, so aku betul. Yang tak pakar, rakyat punya suara tak mau dengar. Ada kelompok kecil kata, kelompok yang kecil bagi tahu, kita ada kaedah lain. Cubalah kita ikhtiar pula dengan cara agama. Cuba kita bawa manusia untuk hidupkan suasana agama dengan baik. Kita tolakkan tepi. Kita dah ikhtiar. Banyak lagi dalam agama kelebihan-kelebihan agama yang boleh bagi kita keselamatan, kejayaan. Hold dulu. Sabar. Sabar. Jangan. Kita gunakan ini dulu. Walaupun ada kematian. Walaupun belum pasti dia berjaya. Masih lagi nak sumbat. Aku bukan penentang, bukan benci dengan vaksin, tetapi cara mereka tidak ada keadilan. Ini kita nak. Ini politik dalam negara kita. Tidak ada keadilan daripada dulu lagi, babe. Yang ada kepada diorang berpecah belah. Sebarkan fitnah,
sebarkan perpecahan. Ini yang kita nampak. Masing-masing berebut berlumba-lumba nak rebut kuasa, nak rebut peluang, nak dapatkan kemewahan. Ini yang menjadi mangsa rakyat. Dan rakyat diperbodohkan, jadi pula pengikut, jadi pula pengampu. Hanya sogokkan sikit-sikit dapat jadi pengampu. Dapat sikit-sikit bantuan, dapatlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita nakkan politik dalam negara kita berlandaskan jalan yang betul. Kita nak kehidupan negara kita menjadi lebih maju, lebih hebat di pandangan dunia. Kita nak kita ni digeruni bukan dengan apa yang kita bangunkan dalam negara kita dengan teknologi, dengan pembangunan, dengan kemodenan. Tetapi kita nak bangunkan agama dalam negara kita ni. Allah datangkan dunia hina kepada kita. Tapi pemimpin-pemimpin tak nampak semua. Tak nampak, babe. Tak nampak benda ni. Meyakini perkara dunia kadang-kadang melebihi daripada perkara agama. Sedih, babe. Sampai ada perpecahan. Sampai ada kelompok ni. Diskriminasi. Allahu Akbar. Sedih, babe. Inikah kejayaan pemimpin-pemimpin Islam yang kita sanjung hari ini? Yang kalian puja. Inikah? Aku nak tanya. Korang puja hari ini sanjung. Oh, dia ni bagus. Dia ni bagus. Dia ni hebat. Dia ni dah berusaha. Inikah kejayaan kita? Ada perpecahan. Perbalahan. Inikah yang Nabi Muhammad SAW suka dengan kehidupan umat dia? Aku bukan nak ajak berpecah. Aku nak ajak kita bersatu. Tidak ada perbezaan. Tidak ada perbezaan. Hanya kerana makhluk. Kita takut kepada makhluk. Kita takut kepada kematian. Mengatakan makhluk yang menjadikan kita hari ini hidup dalam mudarat, hidup dalam keadaan yang tak bebas ni, sampai kita ada perpecahan. Allahu Akbar. Nabi bersusah payah bawa usaha dakwah, buat kerja dakwah ni sampai Nabi dihedik, dicerca, dimaki, dihina. Semata-mata nak apa? Nak satukan manusia, tak nak ada perpecahan. Walaupun dalam tak kira lah apa kaum, babe. Apa kaum, tak kisahlah miskin kaya, ada harta, tak ada harta, yang berpangkat, yang berkuasa, nak satukan semua manusia ni dengan kasih sayang. Agama tu bawa kasih sayang. Ini kita bawa agama, tak ada kasih sayang. Kita bawa agama, Allah bagi iman dan Islam, tak ada kasih sayang. Menteri, Allah bagi benda yang paling bernilai dalam kehidupan kita. Satu manusia, kalau Allah tak hadirkan iman dalam Islam, dia tak ada apa-apa. Walaupun dia kaya, ada emas, macam gunung Uhud, gunung Everest, dia tak ada apa-apa. Kalau dia tak ada iman dan Islam. Inikah kita punya kebanggaan, tanda syukur kita kepada Allah SWT. Allah bagi iman dan Islam dalam kehidupan kita, sehingga kita suka kepada perpecahan, suka kepada perbalahan. Melayu berpecah. Melayu tu Islam. Tetapi tengoklah apa dah jadi hari ni. Melayu sama, Melayu kutuk. Siapa yang train benda ni? Siapa yang ajar rakyat? Siapa yang didik rakyat untuk Melayu kutuk Melayu? Melayu hina Melayu. Sehingga berpecah belah pemimpin-pemimpin di dalam golongan politik. Sedar. Kita bukan nak cari buruk, kita bukan nak cari kesalahan, tapi kita nak tengok suasana hari ni, apa tanggungjawab kita. Kita nak ubah politik kita supaya jangan jadi politik taik. Sebuah negara akan hancur kerana apa? Politik. Politik, babe. Kita tengok kejatuhan kerajaan Uthmaniyah kerana apa? Masalah dalaman politik. Kita tengok negara-negara Islam dalam seperti di Syria, masalah politik. Di Palestin pun masih ada masalah politik lagi, Hamas dengan Fatah. Semua benda ni dalam Arab Saudi sini masalah politik. Banyak negara-negara Islam hari ini jadi kucak-kacir. Kenapa? Masalah politik. Sampai bila kita nak hidup dalam politik yang jauh daripada landasan agama Allah Subhanahu Wa Taala?
Allah nak satukan manusia. Allah nak kita ni hidup berkasih sayang. Allahu Akbar. Hari ni tengok berapa banyak perpecahan. Kerana kamu ambil dunia, kamu dapat kelebihan. Kerana kamu tak ambil dunia, tak ambil kehendak aku, kamu tak dapat kelebihan. Apa dalam agama dah tak cukup ke untuk kita nak hidup berjaya? Kelompok yang kecil yang menolak vaksin ni tidak ada ikhtiar ke? Mereka ni tak bijak ke? Mereka ni bodoh ke? Mereka ni tak ada akal ke? Mereka ni tak ada perasaan ke? Mereka ni tak ada kasih sayang ke? Mereka tak ada ikhtiar. Mereka tak ada usaha untuk nak berjaya dengan kehidupan masyarakat. Cetek pemimpin kita sampai nak paksa ni. Paksa, jatuhkan hukuman, jatuhkan sekatan. Paksa. Allahu Akbar. Inikah pemimpin Islam yang kita nak hari ni? Tukarlah kerajaan apa pun, tukarlah siapa je jadi menteri, benda sama je. Sebab apa? Ideologi yang dibawa dalam politik, sistem yang dibawa dalam politik, amalan yang dibawa dalam politik, semua risaukan dengan peluang. Risaukan dengan peluang. Peluang untuk dapatkan kemewahan, pangkat, kedudukan. Risau dengan peluang itu. Ini realiti. Wallahi. Usah nak bohong. Benda yang kita alami hari ini. Yang jadi mangsa rakyat-rakyat makan. Masalah birokrasi macam-macam. Ditambahkan lagi masalah birokrasi dalam kehidupan rakyat. Rakyat bukan penjenayah. Rakyat bukan pemberontak. Tetapi pemimpin suruh rakyat jadi macam tu. Pemimpin-pemimpin dalam negara suruh rakyat jadi seorang pemarah. Seorang bodoh lah pemimpin kita. Pemimpin Islam bodoh lah. Aku cakap. Mulut kata manis. Cara manis. Tapi Allah Akbar. Pemikiran babe. Cuba fikir lah bapak-bapak menteri fikirlah hari ni. Perpecahan makin menjadi-jadi dalam negara kita tau. Melayu dengan Melayu berbalah-balah. Kau kutuk aku, aku kutuk kau. Rakyat kutuk masing-masing. Kerana apa? Kerana amalan daripada golongan politik, golongan datuk-datuk menteri semua. Megah duduk dalam Dewan Parlimen, hujah, kutuk sana, jerit sini. Berkempen, jerit sana, kutuk sini. Rakyat tepuk tangan. Ya, betul. Sokong. Sehingga hari ini, perkara tu makin besar. Sifat tu makin besar. Disebarkan kepada rakyat. Inikah negara Islam? Inikah negara Islam? Tuan-tuan. Inikah negara yang kita nak dapat rahmat Allah. Terputusnya silaturahim antara satu manusia. Allah tarik rahmat. Allah tarik rahmat. Allah tarik. Hubungan manusia dengan manusia tambah-tambah lagi kita yang ada kalimah la ilaha illallah. Ada sama-sama kalimah ni. Terputus hubungan. Allah tarik rahmat. Allah tarik. Bila rahmat Allah tarik, keberkatan dalam hidup kita pun semakin berkurangan. Allahu Akbar. Memanglah nampak mewah dapat itu, tapi apa yang kita dapat? Sia-sia je. Semua jadi tai. Penat dulu kita kecoh pasal Covid. Takut Covid. Hari ni kecoh, takut pula pada kelompok yang tak vaksin. Lebih menakutkan mereka ni daripada Covid. Sampai yang ni tak boleh buat urusan tu. Sampai yang ni dia kena asingkan. Sampai ini kena paksa. Kena hukum. Kena denda. Saya ramai kawan-kawan dalam penjawat awam. Mereka sedih, babe. Mereka pun tak nak, babe. Tapi mereka ada tanggungjawab untuk cari nafkah. Untuk cari rezeki. Nak bantu anak isteri mereka. Nak bantu kehidupan. Nak berjasa pada negara. Pada bangsa. Pada agama. Bila mereka menolak vaksin, dihukum. Dibuang kerja. Diambil tindakan tata tertib. Aku ada ramai anggota yang mengadu, babe. Wallahi, demi Allah. Bazul, kami ni tak nak, Bazul. Kami ni tak nak, Bazul. Tapi kerajaan paksa. Kalau tak buat, nanti kami dapat tindakan.
tata tertib, kami kena itu, kena ini, kena itu. Macam mana ni? Inikah hidup kita di Malaysia ini? Malu kita dengan negara-negara kafir. Malu kita dengan negara-negara yang majoritinya bukan umat Islam. Kita majoriti umat Islam, masjid bersepah sana sini. Ulama bersepah-sepah di sana sini. Tapi kehidupan umat Islam di dalam negara kita, Allah, tungging terbalik. Pendidik-pendidik, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang mendidik anak-anak kita, yang korbankan masa, korbankan diri nak bagi ilmu kepada anak-anak bangsa kita hari ini. Tak ambil vaksin, diambil tindakan, diketepikan, dipulaukan. Hanya kerana satu benda je hari ini. Hanya kerana satu benda je hari ini, kita dah tak ada sifat toleransi, sifat kasih sayang. Fikirlah apa dah jadi dengan negara kita hari ini. Dan tepuk tangan. Iblis tepuk tangan, babe. Musuh-musuh tepuk tangan dengan kita hari ini. Baru sikit je. Baru sikit je kita dah boleh berpecah belah. Kerana apa? Kerana dunia je. Baru sikit je ujian dunia kita dah berpecah belah. Susah payah Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun Nabi berdakwah semata-mata nak satukan manusia dengan kasih sayang. Nabi susah payah 23 tahun korbankan diri, harta. Allahu Akbar. Kehidupan Nabi tak pernah hanya dalam keadaan yang selesa. 23 tahun Nabi berdakwah, Nabi tak pernah rasa selesa, tak pernah rasa gembira. Selagi tak ada umat yang datang kepada Allah SWT, yang datang berkasih sayang kerana Allah SWT. 23 tahun Nabi susah tahu untuk kita hari ini. Kita hari ini baru dapat nikmat dunia sikit, kita dah buang semua ni, kita dah lupa kesusahan ini. Menteri, kau dapat pangkat, dapat darjat, dapat kemewahan, kamu dah lupa dah pengorbanan ini. Kamu hancurkan pengorbanan Nabi. Inikah kita sebagai pemimpin yang Allah berikan kelebihan untuk kita pegang amanah ini, untuk pimpin rakyat, untuk pimpin umat Islam, yakin kepada agama, usaha untuk dapatkan kelebihan-kelebihan agama, bukan nak dapat kelebihan dunia. Buang kelebihan agama, babe. Buang, babe. Apa kelebihan agama yang kita buang hari ini? Memutuskan silaturahim. Itu yang pertama hari ini pemimpin-pemimpin telah lakukan. Memutuskan hubungan silaturahim antara umat Islam. Kelebihan agama ini pemimpin kita buang ke tepi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedih, babe. Aku sedih, babe. Sebab aku pendosa. Aku bukan orang baik. Tapi bila suasana hari ini menjadi tak baik, hubungan manusia tak jadi baik, macam mana orang yang macam aku, yang tak baik nak jadi baik, yang pendosa nak carikan kebaikan, pengampunan daripada Allah SWT, macam mana dia orang nak hidup? Berapa ramai di luar sana, di keliling kita, manusia pendosa yang nak kembali kepada jalan yang benar, nak pulihkan diri diorang. Berapa ramai, babe? Ni, Allah bagi ujian hampir 2 tahun ni, ramai manusia yang sedar. Allah sedarkan. Allah bagi hidayah. Nak hidup dalam agama yang baik. Beragama dengan baik. Berapa ramai, babe? Mungkin jutaan manusia hari ni nak datang kepada agama, nak hidup dalam agama yang baik. Tapi pemimpin kita tak nampak, babe. Pemimpin kita hanya nampak apa? Kedudukan, kemewahan. Kata-kata mereka je, mereka betul, 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 betul. Bila baca satu-satu arahan, ya Allah, ni nak gunakan tentera pula. Nak bantu KKM. Aku ada kawan-kawan dalam anggota tentera. ATM. Diorang pun mengadu dengan aku. Bazul, kami ni, ya Allah, telan mati mak, luah mati bapak.
kekuatan Islam ini bila umat Islam bersatu dengan kasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kuatnya Islam ini bila hati-hati umat Islam bersatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan hancurkan kehinaan kepada mereka. Allah akan hancurkan kebinasaan kepada mereka. Allah akan hancurkan mudarat kepada mereka. Kenapa? Mereka bersatu. Hati mereka bersatu kerana agama. Hati mereka bersatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang berlaku kepada para sahabat. Dunia datang hina kepada mereka. Allah jauhkan keburukan. Allah datangkan nikmat-nikmat dunia hina kepada mereka. Allah muliakan kehidupan dunia mereka. Kenapa? Mereka bersatu kerana Allah. Mereka usaha untuk dapatkan kelebihan-kelebihan agama. Mereka yakin dengan janji-janji Allah. Kita tak ada, babe. Kita lebih usaha yakin dengan perkara dunia. Janji-janji Allah kita tak pernah usaha, tak pernah fikir untuk nak dapatkan. Allahu Akbar. Kita ni ingat kita hebat. Kita ni ingat kita hebat. Malaysia baru macam ini, babe. Baru berapa puluh tahun dia merdeka. Ada bangunan tinggi KLCC, ada Putrajaya, ada KLIA, kan? Ada orang Melayu yang kaya, millionaire, ada itu. Kita dah rasa kita hebat. Kita rasa, oh Malaysia dah hebat, Malaysia dah bagus, babe. Tak ada apa-apa lah. Tak ada satu pun perkara yang hari ni kita rasa hebat. Allah, di sisi Allah SWT, Allah tak berhajat kepada ni semua. Langsung Allah tak berhajat dengan apa yang kita bangga-banggakan. Langsung. Kita rasa bangga, begah, babe. Dengan jawatan, dengan kemewahan, dengan kedudukan. Wallahi, itu semua Allah. Sia-sia je. Sia-sia je kita rasa kita hebat. Tak ada apalah, kita bukan siapa-siapa lah. Tak ada apa-apa lah. Satu manusia yang berilmu tinggi pun dia tak ada apa-apa. Selagi mana dia tak gunakan ilmu dia untuk korbankan ilmu dia, nak menyatukan manusia dalam agama. Nak bawa manusia untuk yakin dengan kelebihan agama. Tak guna ilmu yang banyak kalau dia tak mampu nak menyatukan manusia dengan kelebihan-kelebihan agama. Ini yang berlaku dalam negara kita hari ini. Tak ada apa-apa kita. Kita sentiasa oh aku berjalan, babe. Hari ni aku berjalan, aku rasa aku hebat, aku sihat. Aku makan macam-macam. Aku makan ubat tu, aku buat ini. Oh, aku berjaya hari ni berjalan, melangkah, melihat, bergerak. Aku hebat. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita hari ni. Kita tak rasa, kita ni tak ada apa-apa, babe. Semua yang bergerak dalam tubuh badan kita datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa kita makan, aku makan banyak, aku makan benda-benda berkhasiat, aku ambil vaksin, aku ambil itu, aku ini, aku sihat, aku berjaya, aku hebat, aku kuat. Tak rasa pun satu benda yang hari ini kita buat datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berlaku hari ini. Ini yang berlaku hari ini. Sebab itulah kita tengok orang-orang politik hari ini bercakap, pam. Aku tengok, korang di mana hari ni? Korang di mana hari ni? Tak ada satu perkataan daripada pemimpin nak cakap subhanallah ketika mereka pam berkempen. Hanya mengatakan itu tak betul, kutuk orang ni tak betul, itu tak betul, ini tak betul. Mereka rasa mereka hebat. Ini yang berlaku, babe. Kita di akhir zaman ni. Jangan terlepas pandang perkara-perkara ni. Aku bukan nak nampak buruk. Tak guna kita mencari keburukan. Tak guna, babe. Allah hidupkan kita di dunia ini dengan dikurniakan iman dan Islam bukan nak nampak buruk. Tapi nak nampak kebesaran Allah. Nak nampakkan kehebatan Allah. Nak nampakkan kita ni masih bergantung dengan Allah. Kita nakkan perlindungan daripada Allah SWT. Kita nak rahmat Allah, nusrah Allah, bantuan Allah dalam kehidupan kita. Kita nak berjaya dunia dan akhirat. Bukan dunia saja. Aku dah alamilah kehidupan yang gelap, yang dosa banyak ni macam-macam. Aku dah nampak, babe.
Allah. Hari ni benda tu makin lama makin lagi kuat berlaku. Terputusnya silaturahim antara satu manusia yang ada kalimah la ilaha illallah. Inilah mudarat yang paling besar dalam kehidupan kita. Inilah kerugian yang paling besar dalam kehidupan kita ini. Kita tak sedar, babe. Musuh-musuh Islam sonok tepuk tangan, Islam dah berpecah belah. Kita bangga, babe. Kita bangga. Bila ada perpecahan, bila ada aku vaksin, kau tak vaksin, kau ni. Kita bangga dengan keadaan hari ni. Allahu Akbar. Kita istighfar banyak-banyak lah. InsyaAllah. Sama-sama lah. Kita muhasabah diri. Apa yang berlaku hari ni. Janganlah terlalu memuji-muji makhluk. Janganlah terlalu melampau bergantung kepada makhluk. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang Allah hadirkan iman dan Islam ni, tanggungjawab kita apa? Untuk ajak manusia yakin dengan agama. Usahalah, habiskanlah harta kita, masa diri kita untuk yakin kepada agama. Alright. Okay, terima kasih semua. InsyaAllah. Kita sedih dengan perkara hari ni yang berlaku. InsyaAllah. Semoga Allah berikan kefahaman kepada kita. Allah kekalkan taufik dan hidayah dalam kehidupan kita. Allah jadikan diri kita ni asbab hidayah tersebar, kebaikan tersebar. Kita minta Allah hidupkan kita di dunia ni bukan untuk Allah sia-siakan kita dengan dunia, tetapi Allah hidupkan kita dunia ni untuk kita bantu agama. InsyaAllah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.